Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah yang disayangi dan dihormati Dr. Muhammad Saiful bin Muhammad Syukur serta rakan-rakan sekelas bagi subjek Biological Psychology. Apa khabar semua? Moga semua berada dalam keadaan yang baik dan semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Saya Muhammad Nasruddin Al-Fatih bin Muhammad Safi'i serta rakan-rakan sekumpulan dengan saya yang terdiri daripada Cik Julia Nabila binti Jamil, Cik Nur Hamizah binti Abdul Rahim, Cik Nurul Liana Fakihah binti Abdul Majid dan seterusnya Cik Nurul Izzah binti Azmi akan membentangkan satu topik atau akan membentangkan satu tajuk berkaitan dengan fungsi-fungsi kognitif. Baik, untuk makluman saudara-saudari, pembentangan kami ataupun perkongsian kami ini akan terdiri daripada pertama adalah pendahuluan berkaitan dengan apakah sebenarnya fungsi-fungsi kognitif. Yang kedua, kita akan pergi kepada faktor. Yang ketiga, kita akan pergi kepada apakah efek-efeknya. Yang keempat, kita akan pergi kepada apakah pengesyoran ke atas topik yang kita bincangkan pada hari ini. Dan yang kelima, kita akan simpulkan berkaitan topik dan juga pembentangan daripada kumpulan kami. Saudara-saudari, sebagaimana yang saya maklumkan terlebih dahulu tadi, pembentangan kami adalah bertajukkan ataupun bermaudukkan apakah fungsi kognitif secara umumnya. Walau bagaimanapun, secara spesifiknya kami akan menjurus ataupun kami akan fokuskan perbincangan pembentangan kami ini kepada masalah pembelajaran dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah menengah. Bermakna kami akan bercerita berkaitan dengan lapisan remaja ataupun kita akan bercerita berkaitan dengan fungsi-fungsi kognitif, jadi begitu juga dengan efek, begitu juga dengan apakah faktor-faktornya di peringkat remaja. Oleh demikian, saudara-saudari, diharap kita semua dapat memberikan perhatian dan kita semua dapat memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang pembentangan diberikan nanti ataupun sepanjang perkongsian dikongsikan nanti. Dan sekiranya terdapat persoalan ataupun terdapat pertanyaan daripada saudara-saudari, saudara-saudari boleh ajukan soalan dan juga pertanyaan tersebut di ruang komen yang mungkin akan disediakan ataupun yang akan disediakan di bawah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Nabila binti Jamil ingin berkongsi mengenai apa itu fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan satu proses mental yang berlaku di dalam otak kita. Terdapat 6 perkara utama sewaktu proses ini dijalankan, iaitu menerima, memilih, mengubah, menyimpan, memproses dan mengeluarkan segala maklumat dan data yang telah diperolehi. Kita berlengahkan masa lagi, mari kita lihat 8 perkara penting yang terdapat di dalam fungsi kognitif kita. Yang pertama terdiri daripada daya tumpuan. Daya tumpuan ini terbahagi kepada 5 jenis, iaitu sustained attention, selective attention, alternating attention, processing speed dan juga Henny-Bagley. Setiap daya tumpuan ini berbeza-beza kriteria dan bergantung terhadap kognitif seseorang itu sendiri. Seterusnya adalah orientation. Orientation adalah satu proses kesedaran kendiri. Terbagi kepada 3, iaitu personal orientation mengenai maklumat butiran diri. Yang kedua adalah spatial orientation mengenai cara pengurusan data atau maklumat daripada satu bahagian kepada satu bahagian yang lain. Dan juga temporal orientation yang mengenai masa, hari ataupun bulan akan sesuatu kejadian itu. Seterusnya adalah daya ingatan. Daya ingatan kita terbahagi kepada episodik, berkait dengan pengalaman hidup, manakala semantik berkait dengan ilmu-ilmu umum seperti warna, bentuk, dan seterusnya adalah procedural memory, iaitu kronologi ataupun urutan tentang sesuatu kejadian yang berlaku. Baiklah, genosis. Genosis pula adalah satu proses fungsi kognitif yang berkait dengan 5 deria kita, iaitu deria bau, deria pendengaran, deria sentuhan dan deria penglihatan serta body skema badan kita. Seterusnya adalah praksis. Praksis merupakan satu pergerakan motor. Terbahagi kepada 4 jenis, iaitu aviomotor, iaitu pergerakan yang paling mudah, auditional, iaitu melibatkan objek, facial, mimik muka dan juga visual konstruktif. Contoh pergerakannya seperti memandu, menulis. Sekiranya seseorang itu gagal dalam praksis, dia digelarkan sebagai apraksia, iaitu mengalami masalah dalam pergerakan motornya.
Seterusnya adalah bahasa. Bahasa merupakan satu fungsi kognitif yang paling tinggi, di mana di dalam bahasa ini melibatkan pengekodan dan juga penyakodan terhadap simbolik ataupun apa-apa maklumat yang diperolehinya. Seterusnya adalah social connection, di mana di dalam social connection ini, individu itu akan cuba untuk menganalisa, menginterpretasikan dan mengingat terhadap apa perkara yang berlaku di sekelilingnya. Sekiranya seseorang itu mengalami masalah ataupun kekurangan di dalam social connection ini, mereka cenderung untuk mengabaikan ataupun tidak menitik beratkan perasaan orang sekelilingnya. Dan akhir sekali adalah visual spatial skill, di mana terbahagi kepada dua, iaitu spatial relation dan juga spatial visualization. Baiklah, mari kita lihat dan mendengar tentang apa faktor kesan yang akan terjadi sekiranya pelajar sekolah menengah ini mengalami masalah di dalam fungsi kognitif ini. Remaja merupakan tempoh masa kognitif, fizikal, sosial dan emosi peralihan dari zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Semasa remaja, terdapat perkembangan kognitif atau dikenali sebagai pemikiran abstrak. Ia juga dikenali sebagai fasa yang dramatik. Seperti yang kita tahu, remaja ini mempunyai satu sifat, iaitu sifat ingin mencuba sesuatu yang baru kerana mereka ini banyak persoalan dan ingin mendapatkan jawapan yang mereka rasakan jawapan itu adalah yang terbaik. Fungsi kognitif untuk remaja adalah pengembangan pemikiran dari cara kanak-kanak ke dewasa. Sebagai contoh, semasa remaja, kebanyakan pelajar akan mengalami tekanan dari rakan sebaya dan mudah untuk memberi tindak balas terhadap persepsi sosial atau masyarakat. Umum mengetahui, pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran ini amatlah sukar untuk mereka memenuhi tahap pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar ini juga menghadapi tekanan yang besar dari segi akademik dan sosial. Ini memberi impak yang negatif kepada diri mereka dan juga perkembangan kognitif mereka kerana perkembangan kognitif mereka tidak sama seperti remaja-remaja yang lain. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Antaranya adalah teknologi, keluarga, persekitaran dan KPM yang bantu atau tidak dengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Jika remaja banyak menghabiskan masa harian mereka menghadap gadget, remaja ini akan mengalami kelewatan perkembangan kognitif kerana mereka terdedah dengan sinaran biru muda. Kelewatan perkembangan kognitif mengakibatkan fungsi intelektual remaja dan menyebabkan kesukaran untuk belajar, atau erti kata lain, kesihatan dan kesejahteraan mereka dalam keadaan yang tidak sihat. Selain itu, keluarga merupakan salah satu faktor yang memberikan kesan kepada fungsi kognitif remaja. Sebagai contoh, keluarga yang kasar, perkembangan kognitif tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini kerana remaja akan meneliti dan mengikut jejak langkah keluarga seperti perbuatan dan hubungan yang dinamik. Remaja akan mengalami masalah emosi yang tidak stabil dan masalah moral sekiranya keluarga ini mengabaikan dan menerapkan sikap yang negatif kepada remaja ini. Secara tidak langsung, remaja ini akan mengalami masalah pembelajaran. Seterusnya, persekitaran juga memainkan peranan yang penting untuk menentukan karakter remaja itu. Hal ini kerana pengalaman yang dialami oleh remaja menyebabkan cara luahan emosi remaja, kepintaran dan personaliti berbeza-beza. Jika pengalaman yang dialami oleh remaja tersebut adalah buruk, maka remaja itu akan mengalami masalah dari segi moral dan juga pembelajaran. Kesannya adalah mereka tidak boleh berfikir secara abstrak dan berkelakuan buruk kerana kawasan otak mereka seperti memori jangka masa panjang telah terjejas. Akhir sekali, adakah Kementerian Pelajaran Malaysia ini bantu atau tidak pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran? Di Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan sekolah pendidikan khas untuk pelajar yang mengalami masalah pembelajaran. Antara pelajar yang memerlukan pendidikan khas adalah Down syndrome, pekak, bisu hyperaktif dan lain-lain. Jika kita bandingkan antara Malaysia dengan Barat,
perbezaannya amatlah ketara. Di United Kingdom, Special Education Needs and Disability Act SENDA 2001 menciptakan dua undang-undang kuno, iaitu Education Act 1996 dan Disability Discrimination Act DDA 1995. SENDA 2001 juga menukarkan peruntukan yang didapati di dalam dua akta yang lain, iaitu The School Standard and Framework Act 1998 dan The Disability Rights Commission Act 1999. Motif akta ini adalah untuk membantu pelajar yang berkeperluan khas. Akta ini juga memastikan keberkesanan dan bantuan khas yang boleh dilaksanakan di peringkat awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan buat Dr. Muhammad Saipul bin Muhammad Syukur dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nurhamizah binti Abdul Rahim akan menerangkan mengenai kesan terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid sekolah menengah. Kesan daripada faktor yang pertama iaitu penggunaan gadget. Penggunaan gadget yang keterlaluan boleh mengakibatkan ketagihan dalam kalangan murid-murid sekolah menengah jika penggunaan gadget tersebut tidak dipantau dan dikawal oleh ibu bapa. Ibu bapa cenderung memberikan gadget kepada anak-anak mereka kerana mereka merasakan gadget merupakan alat yang boleh membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran. Sebagai contoh, gadget digunakan untuk mencari maklumat serta pembelajaran secara online. Melalui gadget yang dilengkapi dengan akses internet memudahkan untuk anak-anak di peringkat menengah melalui maklumat tanpa sepadan. Dan juga mereka boleh memuat turun pelbagai permainan video di atas talian dan melayari pelbagai laman sosial sehingga boleh melekakan dan mengalih perhatian mereka terhadap pelajaran. Ketagihan terhadap gadget boleh menyebabkan murid-murid kurang kemahiran berkomunikasi kerana mereka lebih menghabiskan masa dengan gadget berbanding berkomunikasi dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Hal ini menyebabkan mereka akan merasa kurang yakin untuk bercakap di hadapan orang ramai serta mereka juga mempunyai kurang pengetahuan mengenai penggunaan bahasa yang betul dan juga cara-cara komunikasi yang betul. Selain itu, daya ingatan serta tumpuan mereka turut berkurangan kerana bagi mereka semua maklumat boleh diperoleh di hujung jari dan mereka hanya perlu mengingati apa yang dipelajari sewaktu ingin menghadapan dengan peperiksaan. Mereka juga tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajaran sewaktu di dalam kelas di sesi persekolahan kerana keletihan disebabkan penggunaan gadget yang terlalu lama. Jadi, kurangnya tumpuan di dalam kelas, kurangnya kemahiran berkomunikasi serta lemah daya ingatan adalah kesan daripada ketagihan terhadap gadget yang boleh membawa kepada kemerosotan pembelajaran dalam kalangan murid-murid sekolah menengah. Kesan daripada faktor yang kedua adalah sokongan daripada keluarga, terutamanya ibu bapa. Ibu bapa sekarang kebanyakannya kedua-duanya bekerja. Mereka perlu membagikan masa antara kerjaya dan juga anak-anak. Terdapat juga ibu bapa yang terpaksa melakukan lebih daripada satu pekerjaan demi menampung kos sara hidup masa kini. Jadi, ini mengakibatkan tumpuan terhadap anak-anak mereka berkurangan dan juga terhad. Murid-murid sekolah menengah sudah pun memasuki alam remaja dan di peringkat ini mereka sedang mencari identiti sendiri. Sebagai ibu bapa, mereka perlu memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak-anak mereka dalam semua aspek termasuk pendidikan. Hal ini supaya anak-anak mereka tidak tersalah langkah dalam merancang masa depan mereka. Ibu bapa perlu sentiasa ada bersama-sama mereka untuk membimbing, memantau dan memberi tunjuk ajar semasa mereka melakukan kerja-kerja sekolah. Kadang-kadang tanpa bantuan ibu bapa, anak-anak mereka tiada tempat untuk dijadikan rujukan apabila melakukan kerja sekolah di rumah dan akhirnya mereka tidak dapat menyiapkan kerja sekolah yang diberikan. Hal ini menyebabkan mereka meniru rakan-rakan mereka hanya untuk menyiapkan kerja sekolah tanpa memahami topik yang dipelajari mereka. Seterusnya adalah kesan daripada faktor yang ketiga iaitu pengaruh rakan sebaya. Selain keluarga, remaja banyak menghabiskan masa bersama-sama rakan-rakan pada waktu persekolahan dan juga selepas waktu persekolahan. Hal ini menjadikan rakan merupakan individu yang terdekat dengan remaja selepas keluarga. Hal ini akan menyebabkan remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Jika mereka terpengaruh dengan rakan-rakan yang baik, maka mereka akan cenderung untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat dan bermanfaat. Tetapi jika sebaliknya, mereka cenderung untuk menjadi remaja yang mempunyai masalah sosial. Menurut kajian, pelajar yang tidak mempunyai masalah sosial cenderung untuk mempunyai prestasi akademik yang baik, manakala pelajar yang mempunyai masalah sosial cenderung untuk penurunan kecemerlangan dalam akademik.
Jelaslah bahawa pemilihan rakan sebaik mempengaruhi persekitaran serta akademik remaja di sekolah menengah. Yang terakhir adalah sistem pendidikan di Malaysia, di mana sistem pendidikan Malaysia lambat menyedari dan memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah dalam pelajaran. Pelajar yang mempunyai masalah dalam pelajaran, kebiasaannya mereka tidak boleh memahami seperti mana pelajar aliran perdana. Jadi, pembelajaran secara berasingan perlu dilakukan. Tetapi pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran perlu diberi perhatian yang lebih, serta menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengajar mereka, berbanding dengan mengajar murid-murid di aliran perdana yang senang menerima input yang diberikan. Selain itu, guru-guru yang tidak berkemahiran dalam teknik mengajar murid-murid yang berkeperluan khas ataupun murid-murid yang bermasalah dalam pembelajaran mengakibatkan penyampaian yang mereka berikan kepada murid-murid tidak sampai. Hal ini menyebabkan murid-murid tidak faham apa yang dipelajari dan seterusnya kelemahan mereka dalam pembelajaran tidak dapat diatasi. Sekian sahaja penerangan daripada saya mengenai kesan terhadap 4 faktor yang menjadi penyebab kepada masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid sekolah menengah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nuruliana Fakihah binti Abdul Majid. Saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini, di mana saya akan menerangkan tentang cadangan-cadangan yang boleh dilakukan untuk kita menangani masalah pembelajaran di kalangan murid sekolah menengah. Okey, terdapat 4 faktor yang kita perolehi. Yang pertama, dari segi teknologi. Yang kedua, dari segi family, iaitu keluarga. Dan yang ketiga adalah dari segi persekitaran murid itu sendiri. Dan yang keempat daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, antara cadangan-cadangan yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah pembelajaran di kalangan murid sekolah menengah. Okey, yang pertama adalah dari segi guru dan juga pihak sekolah, di mana pihak sekolah boleh mewujudkan atau mengadakan program mentor dan juga menti. Okey, program ini dijadikan guru sebagai pembimbing dan murid sebagai dibimbing. Okey, program ini juga dikatakan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara murid dan juga guru. Apabila hubungan silaturahim itu telah terjalin antara guru dan juga murid, maka mudahlah untuk murid itu sendiri berkongsi masalah yang dihadapinya di sekolah maupun dari segi peribadi dan juga pembelajaran. Okey, dalam konteks ini juga guru haruslah memainkan peranan yang penting untuk mengenali lebih dalam lagi terhadap murid yang dibimbingnya. Okey, cadangan yang kedua adalah dari segi keluarga. Dalam konteks keluarga ini, ibu bapa adalah faktor utama kerana ibu bapa berperanan sebagai pendidik, pengasuh, pengaruh dan juga perawat dan juga kaunselor kepada anak-anak mereka dari segi fizikal, rohani dan juga mental. Jadi, ibu bapa haruslah menunjukkan atau menjadi role model yang terbaik kepada anak-anak mereka mengikutinya. Okey, cadangan yang ketiga adalah mewujudkan persekitaran yang sihat, iaitu yang positif. Okay, sekiranya pelajar tersebut mempunyai persekitaran yang tidak sihat, contohnya berkawan dengan rakan sebaya yang suka melepak, suka membazir masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Okey, secara tidak langsung murid tersebut tidak mempunyai usaha untuk memperbaiki pelajaran mereka, tidak bersemangat untuk terus memperbaiki masalah mereka dan menyebabkan mereka terus ketinggalan. Okey, justru murid-murid ini haruslah mencari rakan sebaya yang baik di mana dapat memberi mereka semangat untuk terus belajar dan terus berjaya, insya-Allah. Okey, cadangan yang keempat iaitu cadangan yang terakhir sekali, iaitu dari segi kerajaan dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu, pihak kerajaan ada menyediakan program kelas pemulihan untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Tetapi kelas pemulihan tersebut hanya disertai oleh pelajar tingkatan 1 saja. Manakala pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 5, pihak kerajaan tidak menyediakan apa-apa inisiatif untuk membantu golongan pelajar sedemikian. Oleh itu,
Pelajar-pelajar tersebut terpaksa mengikuti aliran perdana seperti biasa di mana mereka sukar untuk menerima dan memahami isi pembelajaran tersebut. Okey, oleh itu pihak kerajaan haruslah menyediakan satu modul khas untuk membantu mereka menangani masalah tersebut supaya mereka terus minat dalam pembelajaran dan mereka merasa tidak sukar dalam subjek tersebut. Baik, dari kesimpulannya kita boleh katakan fungsi kognitif ini sangat penting di dalam pembangunan karakter remaja itu sendiri. Kerana apa? Kerana ini adalah fasa di mana remaja akan menggunakan seluruhnya elemen kognitif itu sendiri yang terdiri daripada perhatian, yang terdiri daripada orientasi, memori, noksis dan juga praksis. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi kognitif ini juga terdiri daripada pelbagai elemen seperti perhatian, orientasi, ingatan dan sebagainya. Kita boleh jadikan contoh perhatian. Bagaimana fungsi kognitif telah mengubah atau fungsi kognitif telah mengalihkan perhatian remaja daripada menjadikan buku sebagai sumber rujukan kepada teknologi ataupun kepada gadget sebagai sumber rujukan yang baru yang lebih menarik. Saudara-saudari, sebagai kesimpulannya juga, mengetahui betapa pentingnya fungsi kognitif ini mampu untuk membantu para ibu bapa mengetahui setiap karakter anak remaja mereka, dan dengan mengetahui fungsi kognitif ini juga mampu untuk membantu ibu bapa membentuk karakter ataupun tata susila anak remaja mereka. Dan daripada mengetahui fungsi kognitif ini juga mampu untuk membantu ibu bapa mengenal pasti kekurangan dan juga kelemahan dalam perkara-perkara tertentu dalam karakter anak remaja mereka. Jadi saudara-saudari, sebagai kesimpulannya juga, selain daripada perlu untuk kita tahu apakah kepentingan fungsi kognitif, saudari perlu juga untuk kita tahu bagaimana untuk kita stimulate fungsi kognitif itu. Caranya macam mana adalah saudara-saudari perlu untuk kita selalu mempertahankan ataupun selalu untuk kita pentingkan kehidupan yang sihat seperti exercise ataupun seperti bersenam dan sebagainya. Jadi akhir sekali saudara-saudari, apabila kita berjaya untuk stimulate fungsi kognitif itu sendiri, maka kita akan berjaya untuk selesaikan banyak sangat masalah. Apakah contoh-contoh masalahnya? Seperti kita dapat mengurangkan stres kita, kita mampu untuk meningkatkan daya